Okay, let's go. Hai semua, selamat kembali. Hari ni kita nak selami satu topik penting. Topik ni dari sumber yang anda kongsi pasal keampunan dan rahmat Allah SWT. Fokus kita hari ni, pelajaran 1, Allah SWT pengampun segala dosa. Sumber rujukan kita surah Al-A'raf ayat 23. Jadi, apa misi kita? Kita nak cuba faham kenapa konsep ampun ni penting sangat dan kaitannya dengan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Okey, jom kita mula. Ya, betul tu. Konsep ni memang teras hubungan kita sebagai hamba dengan pencipta. Kita manusia kan, tak lari dari silap. Tapi Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Macam sumber ni highlight, pintu harapan tu sentiasa terbuka luas. Sentiasa terbuka. Sumber ni mulakan dengan doa dari surah Al-A'raf ayat 23 tu kan. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa sebenarnya maksud menzalimi diri sendiri ni ya? Sumber ni jelaskan ia sebagai buat dosa, langgar hukum syarak, benda yang boleh datangkan murka Allah. Betul. Dan yang menariknya, bagaimana dosa tu dilihat sebagai satu bentuk kezaliman. Kezaliman pada diri sendiri. Sumber ni siap senaraikan lagi jenis zalim lain. Bukan setakat pada diri je. Ada zalim pada Allah, macam syirik. Oh, ada pembahagiannya ya? Ya, zalim sesama manusia. Contoh macam buli ke, mencaci ke. Dan zalim pada alam sekitar juga. Macam pencemaran. Jadi skopnya luas lah kan? Sangat luas. Kesannya pun bukan setakat dosa peribadi. Sumber ni kaitkan sampai boleh rosakkan masyarakat, negara jadi mundur, malah boleh jadi punca bencana alam. Jadi tindakan individu tu ada kesan yang lebih besar lah macam tu. Tepat sekali. Macam satu rantaian. Tindakan kita tu ada akibatnya kan? Faham. Okey, lepas kita akui dah zalim tu, ayat tadi sambung. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Bunyinya macam sangat mendesak kan? Kita memang perlukan sangat keampunan tu. Jadi macam mana caranya? Apa kata sumber ni? Sumber ni ada galiskan beberapa langkah jelaslah untuk bertaubat, untuk mohon ampun. Pertama, kena akui kesalahan. Mengaku, bukan denial. Kena jujur dengan diri sendiri dululah. Betul, kena jujur. Kedua, menyesal. Menyesal sungguh-sungguh, ikhlas dari hati. Ketiga, penting ni, berazam tak nak ulang lagi. Mesti ada tekad yang kuat. Bukan sekadar cakap je lah ya? Ya, bukan main-main. Keempat, jangan putus asa. Walau rasa dosa tu banyak mana pun, jangan give up minta ampun. Dan kelima, sentiasa mohon ampun. Terus-menerus. Sumber ni sebut keampunan tu maksudnya Allah hapuskan dosa tu bagi siapa yang bertaubat. Jadi, ia satu proses. Bukan sekali buat terus selesai. Betul. Ia satu proses perubahan dalaman. Transformasi diri, kiranya. Okey, menarik tu. Selain keampunan, ayat tadi ada sebut pasal rahmat. Kasih sayang Allah. Macam mana pula nak dapatkan rahmat ni? Ada sumber ni sentuh? Ada disentuh. Cara nak raih rahmat ni antaranya kena berlaku adil. Adil dalam semua perkara. Adil tu macam mana ya contohnya? Adil pada diri, pada orang lain, dalam kerja, dalam keluarga. Lepas tu ikhlas masa bertaubat tadi. Taubat nasuha. Kemudian kena laksanakan ibadat dengan sempurna. Solat, puasa, semua tu. Jaga kualiti ibadah. Kualiti ibadah tu penting. Sangat penting. Lepas tu, bab harta pula. Kena belanjakan ke jalan Allah. Sedekah, infak. Tak kira sikit atau banyak lah kan? Ya, ikut kemampuan. Dan akhir sekali, yang ni pun asas juga. Kena berkasih sayang. Jaga hubungan baik sesama keluarga. Dengan jiran, dengan masyarakat. Jadi semua ni berkait rapat lah ya? Tinggalkan dosa, mohon ampun, lepas tu buat baik untuk dapat rahmat. Betul. Ia satu package. Pengajaran dari ayat ni, kita kena usaha tinggalkan dosa tu supaya hidup kita diredai dan dirahmati Allah. Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda yang mendengar? Kalau kita rumuskan, sumber ni tunjukkan satu kitaran yang sangat penting. Mula-mula kita sedar kesilapan kita tu, zalim pada diri. Lepas tu kita ambil langkah bertaubat dengan ikhlas. Dan seterusnya kita kena proaktif lah, usaha buat baik untuk raih rahmat Allah. Ia satu perjalanan yang berterusan kan? Tepat sekali. Mesej utamanya bagi saya ialah harapan. Harapan sentiasa ada.
Walau apa pun silap kita dulu, pintu ampun dan rahmat Allah tu tak pernah tutup. Cuma kitalah yang kena mulakan langkah, mengaku, menyesal, berazam berubah. Itu satu peringatan yang baik. Sebelum kita tutup sesi kita hari ini, sumbernya ada tinggalkan satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan sama-sama. Soalannya, mengapakah penting bagi seseorang Muslim untuk segera memohon keampunan setelah melakukan dosa? Cuba anda renungkan sekejap. Apa agaknya kesan kalau kita suka tangguh-tangguh nak bertaubat ni? Apa impaknya pada diri kita, pada hubungan kita dengan Allah, mungkin juga pada orang sekeliling kita? Sesuatu untuk anda bawa pulang dan fikirkan. Terima kasih kerana bersama kami.